Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Minta maaf lambat macam biasa. Ada hari tak tentu. Ini tadi dah tunggu dah pukul 5. Sempat lagi tunggu jap kan. 5.30, 5.45 terpadam. Saya tunggu-tunggu tadi. Tak nak tahu sangat tapi yalah. Kadang tempat lain saya sampai kat sini tak sampai kat. Ala kulli hal, jadi kita kalau terakhir kita bincang itu masih lagi tajuk kita berkenaan dengan tanda-tanda kecil berkenaan hari kiamat. Yang terakhir itu kita ambil berkenaan dengan gempa ataupun goncangan yang muncul di muka bumi. Yang 14 kita habiskan tu. Yang timbulnya gempa-gempa yang menghancurkan, musnahkan di timur dan di barat bumi. Cuma yang bentuk macam ni sebenarnya bentuk yang berulang. Kan kita kata ada tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kiamat tu dia berbentuk macam berulang. Macam kejahilan muncul, dia berulang. Dia bukannya sekali saja. Ada yang tanda-tanda kiamat tu rupa dia atau bentuk dia sekali saja. Macam api di Madinah kita bincang itu sekali. Yang ni macam yang macam ni, yang hari tu berkenaan gempa atau goncangan tu muncul baik berkali-kali. Baik. Hari ni kita masuk ke tajuk baru, Qitalul Turk. Qitalul Turk yang ke-15, peperangan terhadap Turk. Okey, masalah Turk ni kalau kita terjemahkan Turki salah lah kot. Sebab masalah kata Turk ni, kawasan asal bangsa yang bergelar Turk ni memang dia berbelah arah yang sama negara tersebut daripada atas, dari Iraq ke atas. Cuma bangsa mana satu tu ada khilaf yang banyak. Yang kita baca bawah tu diterangkan. Dia kata wa min al-alamati allati tadullu ala qurbis saati, dan di antara bukti tanda-tanda yang menunjukkan kepada hampirnya kiamat, Qitalul Turk, peperangan terhadap bangsa Turk. Waqad wasafa lana Rasulullah SAW sifatu haula'i wasfan daqiqan, dan sungguhnya telah menyifatkan kepada kita Rasulullah SAW sifat golongan ini dengan sifat yang amat teliti. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, daripada Abu Hurairah anhu daripada Nabi SAW, qala, baginda bersabda, la taqumus sa'atu, takkan berlaku kiamat, hatta tuqatilu qauman ni'aluhumul sya'r, sehinggalah kalian memerangi satu kaum yang kasut-kasut mereka tu adalah bulu. Ni Nabi berikan gambaran kasut dia bulu. Ni'alul sya'r, bulu, kasut bulu lah. Cuma masalah kita kan bangsa-bangsa dunia ni kan macam mana, ini gambaran yang ceritakan. Kejap lagi kita tengok rupa bentuk tu, kita akan nampak muka Mongolia, tentera Genghis Khan dan sebagainya punya gambaran. Hatta tuqatil Turk, dan sehingga kalian memerangi akan Turk. Turk ni dia kata bawah tu Turk, yaqul Hafiz bin Hajar, berkata Hafiz bin Hajar fil Fath dalam kitab Fathul Bari, ukhtilifa fi asli Turk, mereka itu dipercanggahkan oleh para ulama mengenai asal Turk ni. Faqala al-Khattabi, kita mengarang kitab Syarh Sunnah, hum banu Qantura amatan kanat li Ibrahim alaihi salam. Mereka adalah anak-anak Qantura, hamba yang dahulu milik Ibrahim alaihi salam. Benda macam ni, biasa ini kalau macam ni disebut oleh para ulama, sebenarnya lebih kepada Israiliyat lah. Sebab kita kalau ikut kepada Quran dan hadis Nabi SAW, Ibrahim AS disebut hanya memiliki isteri 2 je. Satu Sarah, satu lagi Hajar. Satu ibu kepada Ismail, satu lagi ibu pada Ishak. Memang disebutkan kat situ itu je, tak disebutkan berkenaan dengan yang lain. Cuma kalau kita buka dalam Bible, memang kita timbul Kontura dan sebagainya, Katurah lah,
Yang orang separuh orang kat Malaysia ni pun ada yang mengaku dia ni anak-anak keturah. Saya tengok dalam apa dia Patriots ada satu Facebook group. Ada orang ni suka refer diri orang sebagai Yahudi yang sesat. Kan Yahudi yang hilang. Dia kata orang Melayu ni Yahudi ni yang the lost tribe of Jew. Allahu a'lam, dia mengaku, kita tak mengaku lah. Dia mengaku bahawa dia adalah kabilah Yahudi yang hilang. Ya, memang betul dalam konteks ni kalau saya tengok macam buku Abdul Haq Vidyarti yang karang buku berkenaan dengan Muhammad in the Holy Scriptures. Dia kata yang the lost tribe of Jew tu, dia kata orang Kashmir. Disebutlah berkenaan dia bagilah hujah kenapa dan sebagainya. Ala kulli hal banyak orang cakap itu pasal kononnya daripada 12 tribes Jew, adik-beradik yang Yusuf tu, ada satu grup daripada diorang atau 2-3 grup diorang hilang. Tak ada tahu ke mana berhijrah. Allahu alam. Tapi ialah itu masih lagi dalam 12 tu dia keturunan Ishak. Yang ini ada kata dia bukan Ishak punya, dia lain pula. Dia kita kalau kita punya ikut keturunan, memang kita dengan Nuh betul. So, Nuh AS adalah nabi yang digelar Adam kedua. Tapi daripada keturunan Nuh tadi banyak mana terkeluar ke mana duduk tinggalnya bangsa-bangsa dunia ni tak sama. Memang kita kalau dia kata yang dipilih keluarga Ibrahim untuk kenabian, itu tak pelik juga lah, itu biasalah Allah Ta'ala berikan keluarga Yaqub kenabian, dipilih daripada banyak keturunan tu, ada keturunan tertentu diberikan kenabian yang banyak. Itu biasalah. Tapi tak perlulah kita cari kita duduk mana. Yang penting sekarang ni dah datang Nabi terakhir dan kita ikut Nabi terakhir sudah. Tapi kadang ada orang dia kata kita datang mana datang kita. Kenapa Yahudi takut kita? Apa ada juga. Saya baca artikel orang pening kepala, tak nak baca lah. Jadi adalah Kontura ni kononnya dia adalah salah seorang wanita yang terlibat dengan Ibrahim AS. Allahu alam. Tapi kita ikut pada Al-Quran dan Sunnah tak ada. Tapi kalau misalnya Khattabi dia karang dia cakap macam tu sebenarnya dia ambil daripada Israiliyat. Tak ada. Wa qala Qurra, seorang ulama sejarah juga, dia kata Humud Dailam. Dailam ni nama pergunungan dekat kawasan Iraq. Jil wa Dailam. Kalau siapa datang daripada Jil tu yang asal Jilani tu. Abdul Qadir Jilan, nama bukit dekat Iraq. Satu lagi Jil, satu lagi Dailami. Kalau di Yaman memang ada ramai orang yang bergelar dengan Dailam. Asal ni nama tempat, nama pegunungan dekat kawasan Iraq. Ada kata dia orang kat situ. Ini sebab dia berdasar pada kata-kata diorang ni, kata-kata ni berdasar sejarah umat Islam punya peperangan. Para ulama letakkan dekat sini pada tahun ni berperang sekian. Wa ta'aqaba, nama kita dia ulas lagi bi annahum jinsu min dzak. Ini kawasan dekat situ juga, kawasan orang-orang yang daripada kabilah di situ. Berkata Abu Amr, hum min auladil Yafith. Mereka ni yang Zak ni adalah daripada anak-anak Yafith. Okey, disebut Yafith dia balik kepada Nabi Nuh. Dia kalau dalam Nabi Nuh ikut kepada Israiliyat juga. Dia kata anak dia yang beranak pinak hanya 3 je. Nuh, dia ada anak 3 orang, Sam, Ham, Yafith. Sam bapa Arab, bapa kumpulan bangsa-bangsa Arab. Kemudian Ham bapa kepada bangsa Afrika yang kulit gelap. Lepas tu Yafith ni ini masalah sikit. Ada kata bapa Turki, ada kata bapa orang Eropah, Allahu alam. Atau dalam bahasa Bible Japanese. Yang ini Yafith. So jadi yang 3 ni lah yang refer. Tu kalau kita ikut Israiliyat, orang Asia tak tahu datang mana. Ya. Ikut Israiliyat, 3 ni bangsa yang dunia ada. Bangsa lain datang mana tak tahu. Jepun, Korea pun hilang. Ini pasal sebab tu kadang-kadang bila kita nak fahamkan dalam kisah-kisah Israiliyat ni yang kita tak boleh terima banyak ataupun kita tak patut iakan banyak ataupun kita tak payah ambil pun tak apa kalau baik, sebab mereka banyak hilang nabi. Contohnya lepas daripada Nuh AS, diorang terus Ibrahim. Sedangkan dalam Quran Karim ceritakan ada dekat situ apa? Nabi Hud dengan Nabi Saleh. Hud dan Saleh tak ada dalam Bible. Hud dan Saleh tidak wujud dalam Bible.
Dan bila Hud dan Saleh tak wujud dalam Bible, dia ada masalah. Sebab Hud dan Saleh ni, di antara Hud dan Saleh ni, Al-Quran kata ada banyak generasi. Allah kata Ad dan Samud. Ad dan Samud. Dalam ayat surahnya okey, surah Furqan ayat yang ke 38. Ya. Al-Furqan 38. Jadi ayat ni dia sebenarnya yang beri gambaran macam mana jarak dunia ni. Kalau ni kata orang buat tarikh banyak silap, sebab bila diorang sandar kepada Bible, dia akan hilang banyak nabi sebenarnya. Ayat 38 Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita Allah Taala dekat sini kita waqaum nuhil lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ajalnahum lin-nasi ayah. Dan kaum Nuh apabila mereka mendustakan para rasul, kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka untuk manusia sebagai tanda. Wa atadna lizalimina adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang yang zalim tu azab yang pedih. Wa adam wa samud, Ad, Samud, wa ashabar ras. Ashabar ras ni kata kaum Madian. Wa qurunan baina zalika, dan ini ayat ni. Wa qurun dan generasi baina zalika, di antara itu kathira, banyak, ramai. In between daripada Ad dan Samud dan tu banyak lagi generasi dekat situ. Yang diberitahu kepada kita sikit. Dan memang Allah Ta'ala sebut pada Nabi tentang Nabi yang diceritakan kepada Nabi, ada diceritakan, ada tak diceritakan. Sebab tu jarak tu tak boleh kukuh sedemikian. Jarak tu sebenarnya jauh lagi. Hatta kadang-kadang kalau kita perhatikan jarak di antara Musa sendiri pun dengan Yusuf, kalau ikut kepada kiraan kita cuma ada dua Nabi, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Kan kita ikut kiraan kita. Tapi bila kita kira balik ikut kepada kata-kata Musa dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke 14 15 Surah Al-Maidah, bila Musa ajak kaum dia masuk ke Palestin, Musa ungkit pada kaum dia berkenaan apa Allah Ta'ala berikan. Contoh macam kita perhati kat sini, ni ayat 20 surah Maidah. Ini pun sama juga, antara masa kita ikutkan, kalau ikut kiraan antara Yusuf sampai Musa, actually selang dua nabi je. Kalau ikut sebutan kan, Yusuf, Ayub, Syuaib, betul? Musa, kan? Musa, Harun, Daud dan seterusnya. Okay, jadi ikutkan sikit. Tapi kalau kita nak faham keluarnya Nabi Bani Israel daripada Mesir, jumlah orang ramai. Disebut jumlah dia ribuan. Dan kalau anda kata selang 3 nabi, kan, berapa ramai anak boleh lahir di jarak tersebut. Dan sedangkan Musa pula sebut pada kaum dia pada ayat 20 surah Al-Maidah, wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah tak kala Musa berkata pada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah ke atas kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a, tatkala dijadikan tengah-tengah kalian para nabi. Sedangkan kalau dia nak ungkit, dia orang start daripada apa? Yakub lah Israel. Itu lepas tu anak-anak dia Yusuf, Ayub, Syuaib, betul Musa. Kalau ikut situ berapa orang je jadi tengah para nabi. Tak bagi wa ja'alakum muluka, dan jadikan kamu para raja. Mana dia Musa sebelum dia raja? Kalau kita ikut kira sebutan yang kita ada jarak tu kan, Yusuf bukan raja, Yusuf hanya menteri. Syuaib Yusuf sebelum dia bapa dia Yakub bukan raja. So mana bila Musa sebut jadikan kalian raja, tang mana? Ayub bukan raja tak? Masih bukan raja. So bila dia kata waja'alakum muluka ni macam kita nak faham. Ramai. Maksudnya Daud Sulaiman bawah Musa. Tak jadi lagi. Atas lagi tu ramai, sebab between that generation tu
untuk datang sampai 1,000 daripada katakanlah adik-beradik kepada Yusuf keluar daripada Palestin, diorang 12 orang. Okay, kahwinlah isteri kan, masuk Mesir. Diorang katakanlah seorang kahwin seorang. Kita bagilah kahwin seorang. 12 dia 12 24. Katakan anak seorang satu. Katakanlah bagi kot seorang dua lah. Buat 8. Siapa abang dengan mak ni? 50 lebih. Kita kata tolaklah sikit 80 lebih. 80 lebih manusia untuk jadi 1,000. Berapa tahun ambil? Berapa generasi dia ambil? Sama lah. Sebab tu kenapa Musa sebut jadikan kepada kamu ni raja-raja. Bukan setakat tu, generasi tu banyak. Sebab tu bila sering berlaku lah bila kes macam kita tengok peletakan keturunan tu, memang kita kata tak apa ni sangat. Sebab kan saya tengok kadang separuh masjid dia letak yang kata ada senarai Adam, kemudian kan. Lepas tu sumber tu masalah dia tak rujuk. Dia ambil dari Bible, tapi dia kutip kitab suci, kitab muqaddas. Ayat best tu. Kitab muqaddas. Orang Melayu kita tak faham kitab muqaddas apa. Ini Holy Bible. Jadi benda ni kena jaga sikit. Ala kulli hal kita bacalah. Ini pendapat para ulama pasal golongan tu wujud. Cuma masalah siapa asal usul mereka. Okey. Wahum ajnas kathirah, dan mereka ni anak-anak Yafith yang keturunan Nuh tu ada banyak bangsa-bangsa di sendiri. Wa qala Wahab bin Munabih, berkata Wahab bin Munabih tabi'in hum banu ammi Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ni adalah anak pak saudara kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah memang manusia juga. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia sebab kita tahu bahawa bila dalam hadis Nabi SAW ceritakan imbangan ahli syurga di kalangan anak Adam. Bila Nabi kata akan dikata pada Adam hari kiamat nanti, utuskan rombongan neraka, utuskan rombongan syurga. Lepas tu Adam tanya, ya Allah, apa rombongan neraka, apa rombongan syurga? Allah Ta'ala kata, daripada 1,000 anak engkau, anak cucu engkau, 1 dalam syurga, 999 dalam neraka. Bila benda tu kan 1,000 kan untuk syurga, para sahabat ketika tu runsing lah. Mereka tak runsing je 1,000. Kan 1,000. So untuk cukupkan jumlah ratio tu, nak cari mana kan? Kalau diorang sama para sahabat pun kata apa, yang ketika Nabi tunaikan Hajjatul Wada', yang ada jumlah para sahabat yang datang, Ibn Hajar Asqalani catatkan ketika hadir haji tu ada 100,000 orang lebih kurang. 100,000 maksudnya 1 orang je. Daripada 100 orang masuk syurga tu, kau tolak Abu Bakar, Umar, yang As-Sabiqun al-Awwalun, habis dah lah jumlah tu. Jadi bila para sahabat sendiri pun rasa runsing, Nabi SAW kata, bergembiralah. Nabi kata, dari kamu satu, daripada Ya'juj dan Ma'juj 199. Jumlah tu dicukupkan. So dari situ yang para ulama mengambil hukum ataupun memahami bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni manusia, dia bukannya jin. Memang keturunan manusia, keturunan anak Adam. Cuma dia punya kedudukan ni, mereka ni dengan keadaan perangai mereka dan sebagainya berlainan. Cuma mereka tetap anak manusia, anak Adam. Sebab tu dicukupkan ratio anak Adam 1,000 tu dengan mereka. 1 dan 1,000 untuk syurga, 1 syurga, 99 dan neraka. 99 tu dipenuhkan oleh mereka. Ini kena faham. Sebab tu dikatakan mereka anak ni. Jadi Yafith ni pun kata mereka ni dia kata, Wahab bin Munabih kata kumpulan Turk ni adalah anak pak saudara kepada Ya'juj Ma'juj. Okey, dia kata lamma banna Dzulqarnain Asad, ketika Dzulqarnain membina akan tembok, kana ba'du Ya'juj Ma'juj ghaibin, ada sebahagian Ya'juj Ma'juj tak hadir dekat situ. Fataraku lalu mereka tertinggal. Turiku, mereka ditinggalkan. Lam yadkhulu ma'a qaumihim, mereka tak termasuk dalam kaum mereka. Fasummu Turk, lalu dinamakan mereka ni Turk. Mana golongan tertinggal, tak dikurung bersama dengan Ya'juj Ma'juj yang lain. Wallahu a'lam, ini adalah pendapat para ulama. Dan begitu bangsa tu wujud. Tengok okey, apa cerita dia? Dia kata kat sini, Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum syar. Takkan berlaku kiamat sampailah kalian memerangi satu kaum yang kaki dia atau kasut dia bulu. Nabi ceritakan apa bagi nampak lah. Kemudian Nabi kata, hatta tuqatil Turk, sehingga kalian memerangi Turk. Mereka ni siapa? Sigharul a'yun, mata kecil, mata sepet. Okey. Ini masalah ni, mata sepet. Start. Humral wujuh, sigharul a'yun,
humral wujuh, berwajah kemerah-merahan, putih kemerah-merahan lah. Dzalfal unuf, leper hidung. Ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah, seolah wajah mereka ni pinggan yang diketuk, yang direpekan. Memang kalau tengok muka geng-geng waktu zaman cerita Genghis Khan tu kan, CG tak? Okey, Mongol. Dia bukan, okey, sebab tu kadang-kadang ada orang tercampur aduk hadis ni dengan hadis berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj Nabi sebutkan, yang ini pun Nabi sebut. Nabi sebut sebelum, ini yang awal. Sebelum daripada bangsa yang dimaksudkan sebagai Ya'juj Ma'juj, ada bangsa lain yang dinamakan Turk. Yang mana dikatakan mereka ni sifat dia kasut dia berbulu, mata sepet, muka kemerahan. Ini Nabi ceritakan apa bagi nampaklah apa yang dia tahu berkenaan dengan tadi, tapi nak gambarkan itu yang terbaik gambaran dia. Bahkan gambaran tersebut sangat tepat dengan satu bangsa yang diperangi oleh umat Islam sepanjang sejarah Islam. Bahkan pada lebih tepat pada 600 Hijrah ke atas. Bila datang Genghis Khan, ketika itu datang kumpulan ni. Wa tajiduna min khairin nasi ashaddahum karahiyatan li hadzal amr hatta yaqa fi. Engkau akan dapati di antara orang terbaik mereka adalah yang paling benci terhadap urusan ini sehingga mereka terjatuh dalam agama ni. Ini kita cerita hujung nanti. Mereka akan dapati orang pasal nanti hujung tadi, lepas tu dia masuk Islam pula lepas tu. Nanti kita bincang. Wan nasu ma'adin, dan manusia ni adalah ma'adin. Dia macam apa? Macam logam, macam logam Khiyaruhum fil jahiliyati, yang terbaik daripada zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, terbaik pada Islam. Mereka kalau ketika sebelum masuk Islam, dia adalah seorang pemurah, dia adalah seorang yang berakhlak baik, maka dalam Islam dia lagi baik. Wa ya'tiyanna ala ahadikum, pasti datang kepada seseorang kalian zamanun, satu zaman, li ayyarani, supaya dia dapat melihatku, ahabbu ilaihi, lebih suka isinya, min ayyakun lahu mithlu ahlihi wa malihi, daripada bahawa dapat untuk dia seumpama ahli keluarga dia dan juga harta dia. Hadis riwayat itu lil Bukhari wa Muslim. Riwayat ini hadis Bukhari Muslim. Yang kita ambil bahagian atas yang Nabi sebutkan tentang cintanya manusia, umat baginda ni akan datang. Ini pun nanti tajuk lain. Yang pertama kita bincang berkenaan kumpulan yang Turk ni, siapa mereka. Okey. Dia kata sini, okey, wa fi riwayatil Bukhari, ukhra lil Bukhari, dan riwayat lain Bukhari, la taqumus saah, takkan berlaku kiamat hatta tuqatilu khawza wa karman min al-a'ajib. Nabi sebut dia takkan berlaku kiamat sehinggalah kalian memerangi khawzan wa karman min al-a'ajib. Ini disebutkan tentang nama, tapi saya cari dia tak ada ni. Cuma dari kalangan orang ajam. Gelaran macam tu dengan ajam. Okey, apa sifat mereka? Humrul wujuh, wajah dia merah. Fastul unuf, rata hidung. Sigharul a'yun, kecil mata. Wujuhum majanul mutraqah, wajah mereka seperti perisai ataupun pinggan yang diketuk rata. Na'aluhum musyar. Nun ni'aluhum musyar, kasut mereka adalah bulu. Memang kumpulan tu yang datang memang dia punya baju dia berbulu kan. Orang Arab tak pakai macam tu. Dia orang punya ada bulu kat kasut-kasut dia. Jadi itu yang disebut oleh Nabi SAW. Itu dalam riwayat lain Bukhari. Dan Muslim pula, wa anna Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu, takkan berlaku kiamat hatta yuqatilul muslimun at-turk. Ia takkan berlaku kiamat sehingga memerangi muslim akan Turk. Kauman yang Turk ni siapa? Bukan Turki tu. Kauman, satu kaum yang wujuhum kal majanul mutraqah. Dia kata wajah mereka seperti perisai yang atau pinggan yang terketuk lepek. Yalbasuna sya'r, mereka memakaikan pakaian bulu, pakaian bulu wa yamshuna fi sya'ri, dan mereka berjalan pada bulu, hair lah, hair. Okey, baik. Wa qad waqa'a qitalu haula alladhina wasafahum Rasulullah SAW, dengan telah berlaku peperangan akan mereka ini yang disifatkan oleh baginda SAW. Wa kana dhalika fi awal khilafati Bani Umayyah, dan ini terjadi pada awal khilafah Bani Umayyah. Okey, wa antasara alaihimul muslimun wa ghanimu minhum, dan telah menang kat mereka orang Islam, dan telah mereka rampas harta daripada golongan tersebut. Okey, ini pada awal. Okey, tapi tengok kisah ni dia ada 3-4 kali yang dilihat serupa. Pertama sekali ketika mana umat Islam pergi takluk Iraq sampai ke atas lagi kan, kat itu dia start bertembung dengan kumpulan ni. Lepas tu kemudian wawaka hadha aidan fi asri mujadil Islam, dan berlaku juga perkara ini pada zaman mujadil Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, zaman dia panggil Tatar Mongol masuk. Dia pasal dua kali zaman Bani Umayyah
pada awal khilafah dia berlaku sekali, pada zaman dalam 600 lebih Hijrah berlaku kali kedua. Okey. Dia kata wa kana mimman tasharrafa bi qitalihim, dan beliau Ibn Taymiyah di antara orang yang dapat kemuliaan memerangi mereka. Wa hasal muslimina ala jihadihim, dan dia gesa umat Islam untuk berjihad menentang mereka. Dia bukan ustaz penceramah duduk masjid, tapi dia di antara orang yang berjihad fisabilillah menentang tentera Mongol. Fakanas ayatan kubra ay haitsu ra'aha bi'ainihi wa ayashaha biwajdanihi. Maka ia adalah satu bukti yang besar. Bila dia lihat benda tu dan sabda Nabi dah jadi, dia dah belajar sabda Nabi, kemudian dia tengok benda tu depan dia, ia menjadi bukti yang besar di mana dia melihatnya dengan mata beliau sendiri, dan dia hidup dengan jiwa dia melihat akan perkara berkenaan. Faqala, maka beliau berkata, faman ra'aha ulai turk, dia kata maka barang siapa yang melihat golongan ini, golongan ini itu Turkil ladina qatalahumul muslimun, orang-orang Turk yang diperangi mereka oleh Islam, min hin kharaja Genghis Khan, daripada mula semenjak keluarnya Genghis Khan, okey, malikuhumul akbar, raja mereka yang terbesar, wa auladu auladihi, dan juga anak-anak dia seperti Hulaku. Dia pasal hujung-hujung tu dia masuk Islam juga, cucu generasi ketiga tu masuk Islam. Genghis Khan sendiri yang start kempen. Lepas tu anak dia, lepas tu sambung, cucu dia sambung. Dan dia kata wa ghairuhum, dan selain mereka minat Turk, daripada Turk yang kufar, alladzi qatalahumul muslimun, yang diperangi mereka ni orang Islam. Dia kata dapat lihat dia kata lam yuhsin an yasifa, dia akan lihat benda tu, dan dia kata lam yuhsin an yasifahum, tidak bagus, tidak reti atau tidak elok menyifatkan mereka bi ahsana min hadhihi sifah, dengan lebih baik banding sifat ni. Bila diorang perang dengan kumpulan tu, dia akan dapati sebiji macam Nabi sebut. Nabi sebut pakai bulu, mata sepet, kan? Lepas tu kemudian muka leper. Semua sifat tu sebiji. Dia kata tak ada siapa tu, dia kata tak ada siapa boleh ceritakan atau sifatkan kumpulan yang diperangi oleh umat Islam ketika tu, bagi siapa yang hadir, lebih baik daripada apa yang Nabi sifatkan. Rasulullah SAW punya sifat tu lebih baik. Ai allati wasafahum biha Rasulullah SAW, itu dengan apa yang disifatkan mereka dengannya oleh Rasulullah SAW. Ini Imam Ibn Taymiyah rahimahullah cerita. Yaqul Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah ala syarih Muslim, dan syarah Sahih Muslim. Ada Imam Nawawi dan terlebih meninggal. Dia kata waqad wujida fi zamanina Turk, ini telah ditemui, dia telah didapati pada zaman kita golongan Turk, alladzina tahaddatsa anhum Rasulullah SAW, yang telah bercerita mereka oleh Rasulullah SAW. Dia kata hakadha, ini macam itulah, beginilah macam Nabi sebutkan, mata sepet, pipi merah, muka merah, lepas tu hidung leper, kan, pakai bulu. Dia kata dengan semua sifat-sifat ni yang Nabi ceritakan. Mana? Baju. Lafaz baju dia bulu, kasut dia bulu. Dia gambaran tu berdasar pada perawi lah, apa yang dia hafal. Tapi kita kata benda tu sebiji macam mana yang diceritakan. Imam Nawawi berkata, wa yaqul Ibn Hajar Asqalani pula berkata, Ibn Hajar Asqalani rahimahullah berkata, wa qatal muslimuna Turk, yang telah memerangi orang Islam Turk ni, kumpulan Turk yang dimaksudkan Nabi tu, fi khilafati Bani Umayyah, pertama pada khilafah Bani Umayyah. Wa kana ma bainahum wa bainal muslimin masdudan ila an futiha dhalika syai'an ba'da syai'in. Dan dia kata apa yang antara mereka dengan umat Islam ni macam benda terhalang sampai dibuka sikit demi sikit. Mula dengan permulaan zaman khilafah. Dia kata wa kathura as-sabyu minhum, dan telah jadi banyak di kalangan mereka ni, di kalangan bangsa tersebut akan tawanan-tawanan perang. Wa tanafasal muluk fihim, dan berlumba-lumba raja-raja Islam zaman tu untuk dapatkan mereka. Lima fihim minasyiddatul wal ba'si, kerana apa yang ada pada mereka daripada kekuatan dan juga kehandalan. Bangsa ni bangsa perang, kan? Jadi bila diorang berdia, semua diorang ambil sikit-sikit. Hatta kan aksar askari mu'tasim minhum, sampai kan kebanyakan askar mu'tasim, al-mu'tasim salah seorang khalifah Bani Abbasiyah tu, maka yang terakhir, dia punya askar dia paling banyak daripada bangsa berkenaan. Dia sibuk tangkap jadikan hamba. Lain sekali askar dia consist of that bangsa, bangsa Turk ni. Kemudian apa? Kemudian bila dah ramai sangat dalam tentera, apa jadi? Thumma ghalaba al-atrak alal malik. Kemudian telah menewaskan, mengatasi ataupun menewaskan golongan Atrak ni
ke atas raja, faqatalu ibnuhu al-Mutawakkil, lalu dia bunuh anak raja Mutawakkil. Semua auladuhu wahidan ba'da wahid, anak dia satu demi satu sampai habis, gitu. Ila an khalatal mamlakah Dailam, sehinggalah bercampur aduk mereka ni dalam kerajaan Dailam. Dia bunuh, kemudian dia naik, sampai last sekali kebanyakan yang kerajaan kawasan tersebut dia jadi macam tu, keturunan daripada keturunan Turk tadi yang dah masuk dalam asal tentera. Lepas tu makin naik. Summakan al-muluk Samaniyah, kemudian dah berlaku raja-raja Samaniyah daripada Turk juga. Lalu famalaku biladil Ajam, lalu mereka mula menguasai negeri-negeri Ajam, kawasan-kawasan Iraq, kawasan atas Turki itu semua mereka miliki. Bahkan Turki tadi, mungkin Turki nama tu sebut sebab itulah antara tempat kerajaan mereka dahulu. Ini Ibn Hajar sambung lagi, dia kata summa ghalaba ala tilkal mamalik ala sabtakin. Saya try cari nama, saya dapat Sabutijin. Ni dia punya ni lah, kita ni Turkic name, dia kata in Turkic name beloved prince, dia kata Sabutijin nama tu. So dia orang dia dah pasal ramai sangat dan tentera, so dia take over. Kemudian jadi kerajaan Mamalik, lepas tu ahli sebagainya semuanya ahli Saljuk. Saljuk ni yang kita ke zaman jatuhnya Palestin kepada tentera Salib. Pasal dia ketika tu zaman tu kontes di antara raja-raja tadi, di utara di Turki tu kerajaan Saljuk, di bawah Abbasiyah, kemudian start dia ni, ya. Kemudian dia kata wa mumtadas mamlakatuhum ila al-Iraq wasyam war-Rum, dan memanjang atau bersirah makin melebar kerajaan mereka ke Iraq, Syam dan juga Rom. Thumma kana baqaya atba'uhum bisyam, kemudian tinggallah baki-baki saki-baki pengikut mereka di Syam. Wahum ala Zanki, mereka ni Zanki, Kurdistan tu orang Kurdi kan, ni keluarga Zanki. Kemudian atba'u haula, pengikut lepas tu pula wahum baitu Ayyub, Salahuddin Ayyubi, keturunan tu. So maksud dia asal dia sikit lah, tapi punca mula-mula diorang tu dari perkumpulan tadi lah, kumpulan yang asal kafir, tapi last sekali akhirnya jadi Islam. Ni kita baca kenapa ujung tu Nabi kata kamu dapati orang paling baik dengan mereka ni orang yang dahulu paling benci pada Islam. Ini terangkan dia kata wastaktsara haulai aidha min Turk, dan kumpulan ni pun banyak ambil Turki ni. Faghalabuhum al-mamlakati bidiyar misriyah, lalu mereka tewaskan kepada keluarga tadi pada mamlakah atau kerajaan di negeri-negeri Mesir, Syam dan juga Hijaz. Akhirnya masuk berserakan kan, dah banyak sangat diorang, akhirnya masuk. Thumma kharaja al-Saljuk fi mi'at khamsah al-Ghazzu fa kharabu bilad fa fataku fil ibad. Dan keluarga Saljuk dalam tahun dalam ratus yang kelima, 500 lebih, dia kata diorang keluar dan robohkan dan rosakkan negeri serta bunuh banyak orang. Kemudian dia kata datang sumaja at-tamatul kubra bit Tatar. Kemudian datang, dia kata bencana yang paling besar. Masa mula dia peperangan tu start daripada awal Bani Umayyah, kemudian mula masuk campur, akhirnya last sekali barulah datang pada mereka Tatar. Wa kana khuruj Genghis Khan ba'da 600. Maksudnya Genghis Khan datang lepas tahun 600 lah Hijrah. Fa as'arat bihim dunya nara, lalu dia nyalakan pada mereka ni api, khususan al-masyriq bi asriha, terutama kawasan timur dengan seluruh kawasannya, hatta lam yuqa baladun minhu hatta dakhalahu syarrahum. Dia kata tak tertinggal satu negeri pun daripadanya sehingga masuk kepadanya akan kejahatan mereka. Semakan kharabu Baghdad, dan berlakulah pemusnahan Baghdad. Yang cerita berkenaan dengan buku dicampak, dimusnahkan. Ini kisah dia. Wa qutilal khalifatu al-Mu'tasim, dan dibunuh Khalifah Mu'tasim. Mu'tasim itu last sekali. Dia last sekali. Akhiru khulafaihim, akhir khalifah mereka itu Khalifah Bani Abbasiyah, di tangan golongan berkenaan pada tahun 656. Thumma lam tazal baqayahum yukharibuna ila an kana akhirul hum. Kemudian dia kata berterusan kumpulan Tatar tadi, tentera berkenaan meroboh, memusnahkan dan sebagainya, sehingga akhir raja mereka itu Lank, yang makna dia A'raj, yang timpang, betul. Nama dia Taimur, nama dia Timur Langka, Taimur Langka. Lalu dia fatraka diyar Syamiyah wa asya fiha, lalu dia masuk ke negeri Syam, tinggal di sana.
Dan dia bakar wa kharaqa Dimash hatta sara khawiyatan ala urusha, sampai dia Damsyik tu hancur, dia kata. Wa dakhala Rum wal Hind wa ma baina dzalika, dan dia masuk Rom, masuk India dan apa di antara itu. Wa ta'ala mudahu ila an akhadahu Allah, dia kata, dan berterusan tempoh dia sehinggalah Allah Taala hukum dia. Wa tafraqa banuhu fil bilad, dan berpecahlah anak-anak dia di seluruh negeri. Wa zahara bi jami'i ma awradat misdaq qaulihi ta'ala, dan muncullah dia katakan semua apa yang berlaku dia dibuat oleh mereka ni pembenaran bagi sabda Nabi SAW, anna bani Qantura awwalu man salaba ummati mulkahum, iaitu bahawa Bani Qantura ni adalah golongan pertama yang merampas umatku kerajaan mereka. Dimaksudkan dengan Bani Qantura ni adalah At-Turk, bangsa Turki ni. Bukan Turki ni negara, tapi Turki yang start itu. Pasal dia orang campuran bangsa tersebut. Tapi dia kata kat sini, wala budda, namun begitu tidak boleh tidak. Minal isyarati akhiran, untuk kita isyaratkan juga di sini. So hadis Nabi itu panjang. Lepas Nabi sebut tentang kemusnahan dan sebagainya, apa mereka buat pada umat Islam. Dia kata bi annahu qad dakhala adadun kabirun min at-turki fil Islam. Telah masuk banyak sebagian besar daripada golongan Turk ni ke dalam Islam. Natijat ihtikakihim bil muslimin. Hasil natijah percampuran mereka dengan umat Islam. Wa ta'athurihim bi sulukihim wa akhlaqihim, dan terkesan mereka dengan peribadi dan juga akhlak umat Islam. Wa qad zahara ala aidil muslimin minhum khairun katsir, dan telah menang di atas tangan zahara ala aidil muslimin minhum, telah nyata di atas tangan umat Islam di kalangan mereka ni kebaikan yang banyak. Haitsu kawanu daulatan islamiyatan kabirah, di mana mereka membentuk kerajaan Islam yang besar, yang tazza bihal muslimun usuran tawila, yang berbangga umat Islam dengan mereka ni tempoh yang panjang, iaitu kerajaan Turki. Itu last sekali. So lepas tu bila disebutkan ini, dan kita hadis Nabi tu wa hadza ma yufassiru qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang ujung tu adalah apa yang ditafsirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tajiduna, dan kalian akan dapati min khairin nas, di kalangan orang-orang terbaik di kalangan mereka nanti, asyadduhum karahatan li hadzal amr, orang paling benci pada urusan ini. The best person among them nanti adalah orang yang paling benci pada Islam. Hatta yaqu'a fi, sampai last sekali dia jatuh dalam Islam, jatuh masuk dalam Islam. Dia macam dalam kisah Khalid bin Walid kan, Ikrimah bin Abi Jahal kan, Amr bin As, Suhaib bin Amr. Ini semua nama-nama yang asalnya dia paling benci pada Nabi, tapi last sekali dia orang lah orang yang bekerja untuk Islam dengan bersungguh-sungguh. Itu contohlah. Jadi kata dengan itu macam tu juga. Lepas dia orang buat kerosakan pada Islam perangi mereka, tapi akhirnya last sekali mereka masuk Islam. Itu ujung dia. Memang Nabi dalam hadis Nabi itu berikan gambaran tersebut sebiji macam mana berlaku. Berakhir dengan mereka sendiri bekerja bersungguh-sungguh untuk Islam. Jadi Muslim, jadi sekian, sebarkan Islam. Sedangkan pada asalnya atuk nenek mereka dahulu adalah golongan yang datang untuk menceroboh dan juga merosakkan Islam. Wan nas ma'adin. Lepas tu Nabi sebut dalam mana manusia ni adalah ma'adin. Dia mempunyai asal usul yang elok, ikut berdasar pada asal emas ke asal ma'dan, mineral kan, dia berdasar kepada asal. Contoh macam emas kan, perak kan, dia ada asal usul yang berbeza. So setiap manusia macam tu juga Nabi kata. Essence. Okay. Khiyaruhum, the best among them fil jahiliyati, dalam zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, orang terbaik dengan mereka dalam Islam. Bila masuk Islam dia lebih baik lagi daripada keadaan tersebut. So hadis Nabi itu tak putus lah, maksudnya bercantum sekaligus dengan tajuk tanda kiamat tu. Kemudian apa jadi dengan tanda kiamat tadi, berakhir dengan mereka masuk Islam. Macam Nabi beri hint sekaligus. Lepas orang tu datang kamu perangi mereka, muka mereka macam ni, tapi nanti akhirnya dia orang masuk Islam juga. Yang memang jadi sebiji macam tu. Macam mana Nabi sabdakan, sadaqah Rasulullah SAW, yang mereka masuk Islam juga. Yep. Okay. Kali ikut pada Imam Nawawi rahimahullah tak masuk lagi Mongolia, tak sampai lagi. Ibn Hajar Asqalani yang syarah habis. Sebab dia kan tahun 1000 lebih. Ibn Hajar kan ujung 900. Still masih lagi awal dia campur sikit sampai kumpulan tu dah masuk Islam ramai. Tapi bila zaman datang Genghis Khan tahun 900 ketika tu lagi dahsyat lah, sampai binasa Baghdad binasa. Apa yang dikatakan
Itu daripada awal, daripada zaman Bani Umayyah lagi. Start Umayyah lagi. Yes, dia campur aduk. Campur sikit demi sikit. Masa memang bahkan tentera, dia kata raja-raja zaman berkenaan, semua berkeinginan agar tentera dia daripada kumpulan ni. Kumpulan daripada tak mention tak. Sebab tu zaman sampai dia kata zaman Ayyubiyun pun masih lagi start. Dia tarik sikit-sikit. Itu first. Selain Ayyubi 500 lebih. Ayyubiyun 500 lebih. Dia before Imam Nawawi. Sebab dia zaman kempen untuk take over balik Palestin. Baitul Maqdis daripada kawasan atau kerajaan Bantara Salib. So dia punya keadaan. Okey, tapi nak fahamkan sekarang, kisah yang Nabi sebutkan tu jadi macam mana kita nampak sekarang lah. Tapi hujung depan Nabi ceritakan peperangan tu berlaku, hujung tu apa jadi. Nabi kata hujung tu kan hadis yang panjang tadi. Melakukan yang takluk dan menghancurkan Baghdad. Ya. Dan buang banyak kitab-kitab. Betul? Sampai hitam. Betul. Dia sendiri dikalahkan oleh uncle dia. Betul? Berkhan. BERKE Berkhan yang masuk Islam. Masuk Islam, betul. Dia pasal anak beranak dia tu, lepas dah tu dia ada masuk Islam, ada sekian, last sekali menang balik dengan tentera yang sama. Itu betul. Sebab tu kenapa benda ni, sebab tu Nabi sebut ujung tu. Lepas Nabi sebut apa jadi, lepas tu Nabi sebut apa? Tajiduna, kalian akan dapati di antara orang terbaik manusia, mereka ni adalah yang paling dahsyat kebencian pada urusan ini, urusan agama ni. Sampaikan last kali dia masuk sendiri dalam Islam. Last kali dia masuk Islam. Nabi maklumkan dah. Maksud dia peperangan akan berlaku, ya. Tapi apa jadi lepas tu? Lepas jadi tu, itu dia kata lepas kejadian tersebut, ni yang berlaku. Akan terjadi sedemikian. So terjadi sebiji macam mana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Orang tersebut akhirnya masuk Islam, last kali membantu Islam paling kuat. Pelik kan? Itu yang dikatakan kenapa yang apa? Yang atas dibina kerajaan Empire Islam yang terbesar pada zaman ni lah, Osmaniyah tu, Turki tu, itulah dia. Itu yang diorang gelar Turki tu sebab diorang keturunan itu. From that bangsa. Tapi campur aduk dah, ada perkahwinan berlaku dan sebagainya. Dan campur aduk rupa pun dan lain-lain. Kalau ikut muka asal Mongolia kan, lepeh kan dia ni yang ada Turki tu lain dah, hidung panjang dah. Kalau kita pergi Turki sekarang memang dua. Turki Timur dan Turki Ya, betul. Turki Barat tu masalah kalau dia di Eropah. Betul. Ya, betul. Turki Timur. So jadi itu baik. Wallahu a'lam. Turki ni untuk Ustaz, saya tengok cerita Al-Qur'an. Dia punya Islam ni hebat. Sampai dia cerita Rasul ni hebat. Sebut nama Rasul, kita sebut dalam salah kan, dia semua pun ada. Dia akan ada 2-3 benda. Okey, bismillah. Dia ada 2-3 benda yang kena jaga-jaga sikit. Okey, tajuk sudut sayang Rasulullah tu ya. Tajuk melampau pun dia juga. Sebab dulu kan diorang ceritakan berkenaan dengan Museum Tok Kapi. Museum Tok Kapi yang dekat Turki tu, yang kata dekat situ ada jubah Nabi lah, tongkat Nabi. Sebenarnya ni cerita kisah benar dia. Dia kata Nabi punya tu sebab di kubur Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam ada satu peti. Lepas Nabi wafat, ketika Nabi hidup, orang datang buat hadiah bagi Nabi. Kadang-kadang Nabi ambil, Nabi bagi sahabat, sekian sebagainya kan. Lepas tu bila Nabi wafat, orang masih lagi datang bawa hadiah. So diorang letak satu kotak, satu peti dekat dalam area kubur Nabi tu. So letaklah benda tu, jadi orang bagi apa masuk dalam tu. Bila bagi, tutup. Datang kerajaan Osmaniyah ketika tu, dia ambil bawa peti tu pergi ke sana. Lepas tu diorang tak, itu masalah dia, bukan Nabi punya. Hadiah orang bagi kat Nabi dah wafat, diorang bagi juga. Yang sekali diorang tak peti tepi tu. So peti tu dia ambil bawa pergi ke Tok Kapi tu yang dekat Turki tu. Dia tayangkan jubah Rasulullah lah, tongkat Rasulullah lah sebagainya. Yang rambut tu tak siapa punya jumpa tak tahu. Tapi yang pentingnya pasal para sahabat Nabi bawa mati. Para sahabat dahulu, diorang ada benda-benda yang Nabi bagi, macam tongkat dan sebagainya, diorang bawa mati. Ketika nak mati, dia minta ditanam sekali dengan benda-benda tersebut. Tak tinggalkan. Yang bulu-bulu ke janggut ke rambut Nabi SAW tu, benda tu ada zaman Nabi, zaman para sahabat memang ada. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal ceritakan pada zaman ketika tu tabi'in memang ada lagi. Tapi lepas tu setiap orang kan
Minta tanam sekali dengan benda tu. Tak minta, dia tak tinggalkan. Dia tak ada macam inilah warisan abah kepada kau. Tak ada. Dia mati. Sebab tu kenapa tak ada apa benda tersebut, tak ada sebarang clarification betul tentang apa janggut dan sebagainya. Bahkan ada separuh geng dekat belah apa yang Hadramaut tu darah. Ada video tu darah Nabi dia kata. Di darah Nabi dia simpan dalam satu botol kecil. Itu pun ada juga. Wallahu a'lam kan. Bagi kita benda berkenaan Nabi tinggalkan sunnah, ikutlah sunnah Nabi itu yang selamatkan kita. Kalau dia kata kita buat yang lain tu, kalau dia kata Nabi tak setuju, kan? Kalau kita ada minum darah kita, darah Nabi, darah keturunan Nabi sekalipun, takkan selamat. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih Muslim, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa dilambatkan oleh amalan yang dia buat, takkan dicepatkan dia oleh nasab keturunan yang dia ada. If ever kita tertahan dengan sebab amal kita buat, takkan kita dicepatkan kerana keturunan kita siapa. Itu Nabi dah pesan awal-awal lah. Tapi orang sebenarnya tak nak fikir waktu. Dia fikir macam benda ni. Dia lebih mengagungkan objek berbanding dengan arahan Nabi SAW. Itu konsep yang kena jaga. Jadi macam-macam pada segi sudut itu betul lah. Memang kita penyebaran Islam pada zaman Osmaniyah tu kan, kawasan jajahan besar, tentera yang kuat kan, mempertahankan Islam memang pernah berlaku. Tapi macam mana, biasalah sampai di peringkat dia makin teruk, makin tinggalkan Islam. Bahkan ketika zaman dapat kuasa otonomi Palestin dapat kuasa otonomi untuk negara-negara barat buat apa di Palestin. Zaman orang itu kita kata hujung-hujung kan, dia tak ada kuasa. Sebab bila mana orang-orang Yahudi daripada Eropah dibawa masuk ke Palestin, semua dengan persetujuan negara itu, negara yang ada tu, bukan dengan negara lain. Zaman tu dia izinkan. Nah, dia tak kuat dah untuk pertahankan. Memang dah jadi dapat kuasa otonomi untuk masuk. Dia masuklah. Jadi dia pindahkan Jew daripada Europe tu masuk ke Palestin. Tak ada kuasa pertahanan sebagainya. Tapi berlaku waktu perang Arab Israel tahun 60-an kan. Memang Arab Israel perang Arab Israel berlaku, dan ketika tu Syiah tak terlibat, tentera Turki pun tak terlibat. Tak masuk. Dianggap perang tu Arab Israel. Nama perang pun Arab Israel. Arab dengan Israel. Ya. Baik. Wallahu alam. Masa tu ya. Ramai penasihat Yahudi pun. Betul banyak. Sampai sekarang pun diorang ada ni. Sampai sekarang diorang masih ada hubungan diplomatik dengan Yahudi, dengan Jew. Dengan Israel itu benda tak pelik lah. Allah alam, untuk jaga kemaslahatan ke. Tapi yang pentingnya benda tu ada berlaku. Dalam sejarah nak fahamkan memang keturunan asal tu memang masalah. Kemudian bila tu masuk Islam dan akhirnya menjadikan Islam ni hebat. Terkenal dunia kan. Osmaniyah Turki tu ratusan tahun, 300 tahun lebih. 600 tahun lebih pemerintahan. So memang ujung daripada bangsa Turk ni masuk memang ya betul. Dia apa pengakhiran kan bangsa tu, betul. Ada berhenti Rom. Betul. Kawasan tu. Itu kita kata sejarah lah. Bagi konsep dia, maksudnya apa Nabi sebutkan tentang akhirnya mereka masuk. Dia macamlah hadis tersebut peperangan berlaku, tapi akhir nanti mereka masuk Islam. Dalam hadis tu beri gambaran macam tu. Walaupun mereka perang dengan Islam nanti, tapi kamu kena dapati orang paling bagus dengan mereka ni adalah orang yang awal paling benci pada Islam, tapi akhirnya dia akan menjadi orang paling baik pada Islam. Itu hasil ujung daripada pemberitahuan Nabi. Ini yang dikatakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah SAW punya sabda. Okey, baik. Wallahu alam. 2 kali, 3 kali yang wallahu alam. Okay, kita berhenti sini. Okay, insyaAllah nanti kita sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah alamin. InsyaAllah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benda munculnya pembantu-pembantu golongan zalim yang menyebat orang ramai. Pembantu kepada orang-orang yang zalim yang sebat-sebat orang ramai. Yang dia dicemeti buku orang ramai. Nanti dengar nanti. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semalam tengok program Al-Qaryah. Terus? Akhirnya Amin Idris lah yang kata
Malhamah Kubra Armageddon. Armageddon. Malhamah Kubra adalah peperangan terbesar. Armageddon, yes. Perang terbesar. Ya, Malhamah Kubra. Dia sebut tu, ada hadis Nabi yang sebut tu, dia bermula di Syam. Memang? Memang? Dia Memang? sekarang. Ya, saya. Saya fikir Allah kadang-kadang ni. Memang menghala ke situ. Apa yang ada sekarang? Dalam hadis tu, dia kata masa tu kan tentera kafir ni bersatu. Betul? Apa nama ni Kristian yang musyrik. Betul. Syam, Betul. Betul. Bersatu. Dan mereka menentangkan Islam. Betul. Halal. Betul. Lepas tu baru timbul pula Imam Mahdi Ya. yang mengadakan mereka. Betul. Armageddon. Armageddon. Betul, Armageddon. The last perang terakhir. Itu perang terakhir. Lepas tu memang lepas benda tu jadi datang Dajjal. Lepas daripada Mesti datang aja. datang Dajjal. Auto direct. Hari ni sekian selesai, besok Dajjal datang.